sistem imuniti tubuh, ya, terutamanya dalam melawan COVID-19. Sebab kita pun dah tahu, doktor, statistik terkini lebih kurang 2 juta penduduk dunia telah pun diserang oleh COVID-19, positif COVID-19, dan hampir-hampir ratusan ribu, ya, yang telah pun menemui kematian akibat COVID-19. Jadi bagi kita yang masih selamat ni, alhamdulillah doktor, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita kesihatan yang baik. Tetapi tidak bermakna kita boleh lalai berkenaan dengan penjagaan kesihatan, terutama kita masih lagi dalam fasa PKPB, ya, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat kerajaan, dan sambil-sambil kita berdoa dan menunggu agar pandemik ini berakhir, doktor, mungkin Dr. Noman boleh menerangkan sedikit sebanyak tentang apa yang patut kita buat bagi meningkatkan sistem imuniti tubuh bagi melawan COVID-19. Silakan, doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Zulkifli kita. Terima kasih kerana jemput saya untuk sesi live petang ni kan. Ya, ya. Pengalaman baru pada saya. Alhamdulillah, puasa pun dah masuk 15 hari ni hari kan. Jadi itulah sebenarnya kita nak cerita sikit pasal masalah sistem imuniti badan. Okey, bagi yang mungkin tak kenal saya kenalkan diri saya lah. Nama saya Dr. Norman Muhammad Nurawi. Saya seorang doktor perubatan yang berdaftar, yang mana saya ni ada ijazah perubatan daripada Kasturba Medical College Manipal, India, dan juga mendapat master sebagai anti-aging aesthetic daripada UCSI, dan buat master sebagai nutritional medicine daripada ACNAM. Okey, ini klinik tempat saya kerja, dan juga ini antara kerja-kerja saya lain, menulis buku dan memberi ceramah. Okey, itu sedikit dengan saya lah. Jadi ini tajuk yang kita bimbang, yang kita risau, yang dah melanda dan menyebabkan havoc satu dunia sekarang ni adalah masalah COVID-19 kan. Yeah. Tapi kita tengok statistik yang terbaru yang semalam ni COVID-19, situasi yang terbaru di Malaysia. Kalau kita tengok total kes yang berlaku adalah 6,467 kes sekarang, yang mana ada 1,500 aktif kes, tapi yang 4,800 orang yang dah pulih. Jadi itu sebenarnya point yang saya nak highlight. Walaupun kita bimbang tentang COVID, tapi sebenarnya kalau ikut daripada kata orang pathology of disease COVID ni, kita akan terus berhadapan dengan COVID mungkin dalam masa setahun lagi. So dalam masa setahun ni takkan kita nak berkurung kan. Jadi apa akan jadi pada ekonomi kita. Jadi itulah sebenarnya kita kena faham bahawa sebenarnya majoriti pesakit yang kena COVID-19 sebenarnya pulih. Majoriti kalau tengok daripada 6,400 yang kena, 4,800 pulih, itu sangat besar lah jumlah orang yang pulih. Jadi yang meninggal tu kalau kita tengok yang terbaru masih lagi 107 orang, belum ada penambahan. Daripada 6,500 yang kena lebih kurang average dalam 100 orang saja meninggal, maknanya dia sangat rendah lah kadar kematian dia. Dan bila kita tengok setiap kali diumumkan orang yang kena jangkitan COVID-19 yang meninggal, majoriti adalah pesakit diabetes. Itu persoalan yang kita kena fikirkan. Kenapa pesakit diabetes bila kena COVID-19 majoriti ada masalah antibody yang lemah. Kan? Sistem imuniti dia terganggu. Jadi sebenarnya itulah rahsia dia. So mungkin kita akan buat semua langkah-langkah pencegahan, macam kita pakai topeng, kita gunakan sanitizer, kita buatkan penjarakan sosial, kita elakkan tempat-tempat yang crowded dan sebagainya ni, itu usaha kita. Tapi kalau tak ada Allah nak kena juga, tapi kalau kita nak yang result lebih baik kan, keputusan yang lebih baik ialah kita pulih daripada penyakit tu, maka kita perlu ada antibody ataupun sistem immunity kita kena kuat. Itu dia konsep yang kita nak ajar ni. So macam mana nak menguatkan itu sistem antibody badan kita, itulah yang kita nak ceritain hari. Sebab kepentingan antibody ni bukan hanya untuk jangkitan COVID saja, jangkitan apa kuman pun. Sebab dia kuman ni bukan hanya virus. Kuman ada 4 jenis. Dia ada virus, dia ada bakteria, dia ada parasite, dan dia ada kulat. So apa-apa kuman yang masuk dalam badan kita akan dilawan oleh sistem antibody kita. Sistem yang melawan kuman, sebab memang keliling kita ni penuh dengan segala macam kuman kan. Di samping tu sistem antibody juga boleh bantu untuk detoksifikasi, untuk juga menyerang sel-sel kanser, dan juga
benda asing lah. Contoh macam kalau kita tengok kan, bila kita kena selumbar kan, ada masuk kayu tu kira barang asing. Dalam masa 2-3 hari, kayu tu akan jadi menanah. Jadi itulah sebenarnya sistem antibody immunity kita pergi serang kayu tu dan jadi nanah. Nanah tu adalah sel darah putih yang matilah. Jadi itu memang tugas dia. Tapi sistem tu ada dia punya cara dan kaedah dia sebenarnya yang mana dia dikawal lah. Mana dia macam mana kita nak memastikan kesihatan, sebab sistem dalam badan kita ada banyak. Kita ada sistem otak kita, mata kita, kita ada sistem kita punya pernafasan, kita ada sistem pencernaan, termasuk juga sistem imuniti tubuh kita. Kalau tengok sistem imuniti tubuh ni, dia ada organ-organ yang terlibat lah. Kalau tengok organ ni daripada mulut ni, iaitu mulut kita, tonsil kat dalam tu, sampailah ke hujung lubur, termasuk appendix yang selalu kena buang tu. Maksudnya, tapi kalau perasan kat situ kita tengok, dia ada tulis tu bawah. Yang ni dia ada satu organ dekat dalam usus tu, dia ada bincang-bincang. Kalau kita bedah dia nampak dia bincang bintik-bintik lubang macam tu. Dia ada sepanjang usus kita sepanjang 18 meter Sepanjang 18 meter tu ada Peyer's patch, mana memang tugas utama usus sebenarnya adalah menghasilkan sistem antibody immune system yang kuat. Sebab tu bila kita makan secara tidak sihat, makan benda-benda yang merosakkan sistem, maka antibody kita akan jadi rendah atau lemah. Dia kat sebelah gambar tu dia tunjuk macam mana sebenarnya sistem antibody kita ada physiological barrier, dia ada innate immunity, humoral itu very technical punya ni lah. Tapi senang cerita, sistem antibody sebenarnya yang menjaga kesihatan kita selama ni supaya kita tidak dapat penyakit akibat jangkitan kuman. Okey. Dan secara umum, kalau nak dekat sini, sistem imuniti yang tubuh yang sihat, dia bergantung kepada faktor pemakanan, pengambilan suplemen dan juga gaya hidup. Kita pergi kat gaya hidup dulu. Antara gaya hidup yang sihat yang boleh meningkatkan sistem antibody, sistem imuniti kita menjadi kuat. Sebenarnya ini adalah peluang kita umat Islam berpuasa bulan Ramadan ni, sebab kita menghasilkan sistem antibody yang kuat untuk melawan jangkitan kuman, terutama yang dalam konteks yang kita cerita sekarang adalah COVID-19. So puasa tu adalah penting. Okay? Kita jangan ingat kita puasa kita akan jadi lemah, sebenarnya kita berpuasa kita akan jadi lebih kuat. Lepas tu of course yang termasuk dia adalah bersenam, aktif secara fizikal, mengawal stres, tidur dan rehat yang cukup. So pastikan juga kita tidur cukup. Bulan-bulan puasa ni kadang orang kurang tidur, jadi pastikan tidur kita cukup. Cukup tu cukup ikut individu masing-masing lah. Okey, dan juga lagi satu benda yang boleh gaya hidup yang positif yang merancangkan antibody yang baik ialah hubungan, relationship, iaitu antara kita dengan Tuhan. Itu bulan-bulan puasa ni kan. Kita punya hubungan untuk meningkatkan takwa dengan solat kita, solat tarawih kita, dengan kita punya zikir kita, dengan kita punya bacaan Quran dan sebagainya. Itu penting sebenarnya. Bila hati kita tenang sebenarnya, sistem antibody kita akan berfungsi dengan baik. Dan stres level kita akan turun. Dr. Norman, saya nak tanya sikit, menarik ni. Saya ingatkan doktor nak fokus terus pada pemakanan suplemen, tapi sebaliknya doktor pergi pada gaya hidup. Kan? Jadi gaya hidup ni sebenarnya sesuatu yang tidak memerlukan modal, betul? Ya, betul. Sesuatu yang tidak memerlukan pelaburan. Bagi seorang doktor untuk memberi penekanan kepada gaya hidup yang tidak menguntungkan beliau, something yang saya rasa sangat jujur dan sangat menarik. Saya nak tanya sedikit doktor, macam mana yang dikatakan? Saya okey, berpuasa sepatutnya macam doktor kata kita jadi lemah, tapi puasa tu jadi kuat. Mungkin doktor boleh ulas sedikit dekat situ. Bersenam itu agak normal, kita tahu. Mengawal stres tu kita dah biasa dengar. Tidur kita dah biasa dengar. Dua perkara ni, berpuasa dan hubungan dengan Tuhan, manusia dan alam ni, cuba doktor terangkan sikit. Macam mana yang tu boleh menjadi faktor penguat tu? Sebenarnya saya dah ada terangkan dalam saya punya live saya dekat page saya lah sebelum ni tentang puasa. Sebenarnya puasa ni dia ada beberapa benda yang dia akan rangsang tubuh kita. Yang pertama, dia akan merehatkan usus. Bila usus kita rehat, bakteria benda-benda makanan masuk sepanjang pucut. Okey, sepanjang kita puasa tu, dia angkat tangan jatuh pula. Okey. Okey, itulah sebenarnya yang kena penting. Satu, dia akan membiakkan lebih banyak probiotik. Probiotik tu sebenarnya adalah kunci kepada sistem antibody yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita berpuasa sebenarnya akan sistem yang dipanggil sebagai autophagy. Autophagy ni adalah mana kita punya sistem sel-sel immunity tu akan makan sel-sel mati, macam membersih, macam servis lah saya nak cakap. Kita servis kita punya. Jadi sistem antibody kita, sistem immunity kita akan jadi lebih kuat. Itu dia buat sepanjang kita puasa tu.
Itu yang bagus tu. Itu Mana ada dia dua macam faktor lah. macam macam overhaul lah doktor ya, macam overhaul. Samsung like that lah. Overhaul. Kita buang minyak hitam yang kotor, kita masuk minyak hitam yang baru. Macam itulah yang dia buat. Masa kita Okey. puasa je boleh buat. Sebab kalau tak dia sibuk dah hadamkan makanan yang kita makan tak boleh berhenti tu. Masa ni dia buat kerja lain. Macam tu lah konsep dia lebih kurang. Kan? Dan hubungan tu, maksud hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, dengan alam tu sebenarnya ada kaitan menentukan kita punya tahap stres. Bila stres turun, maka kita punya sistem antibody akan jadi boleh. Sebab bila orang stres dia punya sistem antibody akan jadi lemah. Sebab faktor hormon yang terganggu tadi disebabkan orang stres tu. Itu I kaitan dia. see. Yang kedua alam tu sebenarnya lah. Bila kita ada hubungan baik dengan alam, ada kita ni selalu pegang tanah. Penting kan kita kena pegang tanah, kita kena pegang buah. Sebab tu saya antara hobi saya lah berkebun. Sebab saya nak selalu pegang tanah. Satu dia akan macam dia kata neutralizekan kita punya ada electrical imbalance dalam sistem yang pertama. Yang kedua, dalam tanah ni ada banyak bakteria baik. Yang mana akan masuk dalam sistem kita dan dia akan bantu juga probiotik dan meningkatkan antibody badan kita. Itu yang tak secara langsung lah. Jangan asyik pakai kasut dia masa-masa kita pijak tanah ni dengan kasut dengan kaki ayam. Macam tu. Menarik doktor. Menarik. Okey. Okey, barulah kita pergi kat sebelah pemakanan tu. Dah cerita gaya hidup sihat. Sebenarnya salah satu aspek gaya hidup sihat ialah pemakanan yang sihat tu. Saya baru kita makan kenalah makanan yang betul, yang original ataupun makanan asli. Ataupun dalam konteks kita orang Islam, kita percaya bahawa makanan tu adalah makanan ciptaan Allah. Sebab badan kita ni Allah yang cipta, makanan kita juga sebenarnya Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran macam mana nak makan. Sebab tu kalau kita rujuk Al-Quran, Allah ada sebut banyak kali berulang-ulang antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Nikmat yang Allah kurniakan kat dunia ni adalah buah-buahan. Itu antara ayat yang disebut dalam surah Yasin ni. Kalau kita tengok ayat 33, 34, 35. Bermula dengan wa ayatul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habba faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. 3 ayat ni sebenarnya dia menerangkan konsep pemakanan yang betul dan hubungan kita dengan alam tadi. Sebab dalam ayat tu ayat tu tanda-tanda kekuasaan Allah ialah pokok habba. Habba tu ialah bijirin lah. Bijirin contohnya gandum, contohnya beras, padi, oat, barley dan sebagainya kan. Lepas tu famin huyak kulun dan untuknya dan daripadanya kamu makan. Mana rezeki kita adalah daripada tumbuh-tumbuhan yang pertama. Tadi ayat sambung lagi kan. Wa ja'alna fiha jannah dan kami jadikan di dalamnya kebun-kebun wa a'nab itu kebun-kebun buah anggur dan buah kurma. Maksudnya Allah suruh kita makan anggur dengan kurma, buah-buahan lah tu. Kan? Sambung ayat dia juga liya'kulu min samarihi dan juga samarihi itulah jamak kepada buah-buahan. Mana semua buah-buahan. Dan supaya mereka makan daripada segala buah-buahan yang Allah ciptakan. Maknanya itulah pemakanan asli yang patutnya kita makan, iaitu buah-buahan, biji-bijiran yang asli dan juga haiwan ternakan yang kita kena makan. Dan ujung ayat tu dia cakap afala yashkurun, kamu tak bersyukur ke? Kan? Itulah asas. Yang jadi masalah masyarakat kita zaman sekarang, kita terlampau banyak makan makanan proses. Yang dia beras putih kan. Lepas tu protein pun makan benda-benda protein proses macam burger, hotdog dan sebagainya. Lepas tu makan lemak sihat takut. Sebab kononnya lemak sihat penyebab sakit jantung. Itu yang nak dibetulkan fakta tu. Sebab tu kalau kita tengok pemakanan asli ni adalah sangat sesuai dengan apa yang disarankan oleh Al-Quran. Kan? Sayur-sayuran, buah-buahan tu memang disebut dalam Quran. Itu dalam surah yang lain lah. Ada disebut. Nasi serat tinggi dia juga termasuk ialah bukan hanya brown rice. Nasi serat tinggi adalah nasi yang kita jadikan dia berserat tinggi dengan cara kita masak nasi tu dengan lemak. Contohnya kita makan nasi lemak. Nasi lemak tu sebenarnya adalah nasi berserat tinggi. Contoh nasi yang berserat tinggi lain ialah nasi yang dimasak dengan rempah ratus dengan minyak sapi, itu nama dia nasi biryani. Pun dikira sebagai makanan sihat. So makanan sihat tu sedap. Makan biryani sedap kan. Nasi lemak pun sedap. Hari ni saya sahur makan nasi lemak kan. Itu dia. Jadi itulah sebenarnya makan nasi, bukan kita cuma makan benda-benda yang pelik. Tapi kalau kerja dia asyik makan biskut, makan mi segera, makan
hari, dia akan menyebabkan sistem imuniti kita akan rendah. Sebab bahan yang ada dalam makanan proses, gula, tepung gandum dan trans fat, ini akan merosakkan kita punya sistem usus, menyebabkan gangguan kepada penghasilan antibodi yang kuat. Itu yang Doktor, pertama. Ya. baik. Kalau saya boleh interject sikit dekat sini, maknanya dari segi pemakanan ni keutamaan yang doktor letak adalah buah-buahan yang doktor sebut asli. Tadi maknanya kalau dalam konteks kita ni adalah buah-buahan tempatan, buah-buahan yang tinggi seratnya, itu yang kalau boleh saya sebut tadilah. Doktor sebut. Kemudian nasi yang berserat tinggi. Itu menarik doktor. Nasi lemak doktor sebut, nasi biryani. Banyak orang rumah orang kenduri kahwin elak makan nasi minyak, mereka cari nasi putih. Kan? Mereka tak nak makan nasi minyak, kononnya nasi minyak tak sihat. Itu macam mana tu doktor? Itulah sebenarnya dia konsep yang kita pegang dalam nasi yang dimasak dengan minyak, dia panggil resistant starch ataupun kanji degil. Bila kita masak tu macam contohnya biji beras yang besarnya tu kan, kat dalam tengah-tengah ni ada kanji kan. Bila kita masak dengan minyak atau kita masak dengan santan tadi, minyak tu akan masuk dan pegang kanji kat bahagian tengah dan mengubah kanji tu menjadi resistant starch, istilah orang putih di istilah Melayu yang saya translate sebab tak ada istilah Melayu, saya cakap sebagai kanji degil. Jadi kanji degil tu sebenarnya sifat dia adalah seperti serat. Serat ni antara kepentingan dia lah, serat adalah prebiotik. Serat tu adalah makanan kepada kuman baik yang ada dalam usus. Jadi kalau kita kurang makan serat, jadi apa yang jadi? Kitanya kuman baik tu susah nak kembang biak, tak ada makanan. Macam nak bela ayam tak bagi dedak. Kebuluk lah ayam tu kan. Macam tu lah. Bela ikan dalam akuarium tak pernah bagi makan. Suruh dia makan lumut. Memang tak boleh pakai lah. Macam tu. Jadi kita kena bagi makan dia. Makanan untuk bakteria yang ada dalam usus kita adalah prebiotik. Itu serat. Dan juga termasuk tadi resistant starch tu. Yang ni dia bertindak sebagai serat. Itulah kelebihan. Jadi makan nasi lemak, makan nasi biryani itu sebenarnya membantu meningkatkan imuniti tubuh kita sebab di tubuh kita. Faham? Jadi maknanya kalau lain kali pergi rumah kenduri kahwin, cari nasi minyak. Atau itu yang saya buat. Betul, saya buat macam tu lah. Kalau saya pergi kenduri kahwin, saya tak makan nasi putih ni, saya makan nasi biryani ataupun nasi minyak. Dua-dua tu bagus. Sebab itulah badan jadi slim. Okay. Balik betul ni. Dia punya pemahaman tu balik doktor. Ya betul. Itu pasal saya punya kerja banyak ni. Nak kena buat live hari-hari duk cerita nak ajar orang sebab apa yang dipaham selama ni sebenarnya sangat-sangat salah dan merosakkan kesihatan kita. Sampailah sekarang dapat penyakit macam yang Malaysia ni diiktiraf sebagai negara paling ramai orang sakit, the sickest nation in Southeast Asia. Sedih dengar kan. Sebabnya salah faham. Bila cakap pasal pemakanan sihat, cerita kalori lah tak habis-habis, cerita jangan makan lemak lah, cerita jangan makan kolesterol lah. Bila nak berubah itu cerita lama lah kan. Dah bunyi kajian piramid. dah banyak lah. Okey. Okey. Faham. Okey. Silakan. Proses ni biarkan kebanyakan makanan proses memang tinggi gula. Gula ni bila masuk dalam usus, dia akan mengubah acidity dalam usus kita dan akan membunuh lebih banyak kuman baik probiotik. Sebab tu bila banyak makan gula, akan menyebabkan kita kehilangan banyak kuman baik dalam usus. Bila kuman baik kurang dalam usus, maka yang akan ganti dia adalah kuman jahat dan juga kulat. Dan kulat yang banyak tumbuh dalam usus. Kebanyakan pesakit diabetik ada masalah ni. Kulat dia penuh dalam usus dia, panggil kulat dipanggil sebagai candida ataupun keputihan tu. Bila candida ni tumbuh dalam usus dengan banyak, maka penyerapan zat-zat nutrien makin teruk. Kan? Jadi keadaan tu akhirnya menyebabkan radang pada usus, menyebabkan keadaan yang dipanggil sebagai sindrom ketirisan usus yang mana lagi menyebabkan usus jadi lagi tak sihat, lagi sistem antibodi badan kita jadi semakin lemah dan antara tanda-tanda ialah timbulnya penyakit-penyakit akibat alergik. Contohnya macam asma, resdung, even eczema semua ada kaitan dengan tu. Nampak ada gula punya penangan macam mana kan. Dia merosakkan sistem antibodi kita sampai dia jadi haywire lah. Ada dalam konteks sistem immunity yang nak melawan penyakit. Nah, ada study menunjukkan bila makan gula memang antibodi kita akan jadi lemah. Betul. Saya nak ulas sikit. Kalau yang di atas tadi saya seronok dengar maksudnya sayur-sayuran, buah-buahan, nasi berserat tinggi, nasi minyak, nasi lemak. Semua tu adalah budaya kita. Tapi bila doktor masuk dekat makanan proses, semua faham, trans fat kita tak nak. Tapi bila nak elakkan gula ni doktor,
budaya masyarakat kita ni, gula ni berpisah tiada. Kuih banyak gula, kena gula. Kan? Lepas tu, teh tarik nak kena minum, doktor. Kuih-kuih manis, kuih koci. Jadi kalau yang atas tadi seronok, yang bawah ni macam berita tak gembira, doktor. Ada tak kaedah bagaimana boleh kekalkan budaya makan makanan bergula tapi sihat? Okey, boleh sebenarnya. Sebenarnya isu gula yang menjadikan orang seronok makan gula bukan sebab gula, sebab manis. Jadi properti dia ialah manis. So kita cari benda lain yang manis tapi tak bahaya macam gula. Itu solution dia. So alternatif kita ada dua lah. Satu, GI, contoh gula yang rendah GI, gula Melaka. Gula kabung, gula anau tu contoh dia. Lagi satu kita ambil alternatif gula yang tanpa kalori. Yang paling bagus setakat ni di pasaran ialah stevia. Contoh lain, Lakanto ni baru keluar ni. Ada contoh lain yang boleh tahan walaupun tak bagus juga tapi boleh tahan dan dipanggil sucralose. Itu pilihan dia. Lagi satu, kalau pengambilan gula yang sedikit sebenarnya tak ada masalah. Bukanlah tak boleh langsung, dia bukan macam racun apa cyanide ke makan mati terus, tak ada kan. Dia makan kalau banyak, dia isu dia dua, banyak dan berterusan. Itu yang jadi masalah gula. So kalau kita makan sekali-sekala sikit, tak ada masalah gula. Sebab tu dalam WHO mengatakan pengambilan gula kurang daripada 5 sudu teh masih kira okey. Tapi sebab tu kalau saya sendiri hanya gunakan stevia lah. Tapi kalau orang lain buat kuih, saya masih makan walaupun ada gula dalam tu, tapi saya makan itulah ketul saya makan sikit tadi. Makan maksud tak 100% saya tolak. Ada masa saya masih makan sedikit tapi bukanlah 100% macam tu. So ada masa kita masih boleh. Teruskan. Kalau macam teh tarik, saya tu Haji ni suka teh tarik ni. So teh tarik yang saya cadangkan buat guna susu betul. Susu fresh, susu segar. Masak susu dan letak teh dan tarik. Lepas tu letak, kalau nak letak gula pun satu sudu tak ada masalah. Ataupun letak stevia, pulang. Still okey. Tapi yang salah dia bila kita buat guna creamer pekat tu. Itu sebab dia tinggi gula, tinggi trans fat. Isu dia trans fat. Itu saja. Ada alternatif lah. Okey. Okey, sambung lagi apa nak makan. Makanan yang bahaya yang of course yang lagi satu masalah ialah tepung gandum. Ini pun isu juga masyarakat kita sebab tepung gandum ni memang dah jadi macam rutin makanan, terutama sarapan lah, roti canai kan. Chapati kita, roti putih, semua tepung gandum. Isu kadang-kadang orang tanya juga, bukan ke Nabi Muhammad buat makan tepung gandum? Saya cakap betul, satu Nabi Muhammad buat tepung gandum, dia uli sendiri. Tepung gandum yang Nabi Muhammad guna uli sendiri tu ialah whole grain. Lagi satu, GMO. Sekarang gandum ialah GMO yang dimodify secara genetik yang menyebabkan dia punya penghasilan gluten tinggi. Itu dia perbezaan dia. So bukan sama. Nabi makan lain, kita makan lain. So yang Nabi makan tu rendah gluten kan. Yang sekarang pun gandum sangat tinggi gluten. Itu yang pertama. Okey, itu yang kena faham. So kalau kita nak makan sebenarnya gandum, masih ada juga roti yang sihat yang mana kadar gluten dia rendah, iaitu dia panggil sourdough bread satu. Ataupun kalau yang boleh tahan sikit lah, walaupun tak berapa bagus tapi boleh tahan lah kita kalau ialah yang whole grain tu lah, boleh tahan sikit. Tapi jangan ambil lagi lah roti ni, sekali-sekala. Sebab kata Piramli tu kadang-kadang macam tu lah lebih kurang kan. Tapi ada satu kaedah, orang boleh buat roti tanpa menggunakan tepung gandum. Dia panggil sebagai keto bread. Kita boleh tengok kat YouTube macam ni orang buat. Dia gunakan tepung almond, tepung kelapa dan juga dia panggil satu bahan dia panggil psyllium husk. Itu boleh kaji sendiri lah, sebenarnya banyak dan kepentingan mengurangkan karbohidrat ni dah mula antara itulah usaha-usaha doktor macam saya ni lah, educate public kan. So adalah permintaan. Okey, itu saya konsep dia lah kan. Jadi boleh sebenarnya, kita ada banyak pilihan. Tapi yang jadi isu besar sebenarnya ialah trans fat ni, lemak trans fat ni. Nak kena betulkan fakta balik sebab kadang-kadang kita ni confuse tentang lemak trans. Lemak trans ni memang daripada margarin. Tapi margarin yang dibuat daripada minyak kelapa sawit tak ada trans fat. Hanya ada dalam margarin yang dibuat menggunakan minyak soya, minyak bunga matahari ataupun minyak jagung sahaja. Dan itu margarin yang ada kat overseas. Kat Malaysia ada sikit-sikit saja. Sekejap doktor. Bermakna doktor, minyak yang soya, canola, bunga matahari ni trans fat itu tinggi doktor? Yes, dia menyebabkan penghasilan trans fat semasa proses menggoreng dan juga semasa menjadikan dia margarin. Dan minyak kelapa sawit tak ada?
Minyak kelapa sawit tak ada. Sebab minyak kelapa sawit ni ada dua bahagian. Minyak kelapa sawit ni dia memang ada dua fraction. Sebab tu sekarang ni Malaysia dah ada teknologi dia panggil fractionated. Dia boleh pecahkan fraction tu. Isunya doktor, Apa dia? Isunya ialah kadang nak beli minyak kelapa sawit ni macam tak ada kelas. Lebih kelas beli canola, lebih Minyak kelas. kelas macam tu masuk hospital lah. Sebab awak tak faham, minyak kelapa sawit adalah minyak masak yang paling sihat dalam dunia. Sebab fractionate dan kandungan nutrisi dia sangat-sangat tinggi lah. Dia sangat tinggi anti-inflammation sebab kita benchmark kan, kita buat kayu ukur untuk minyak tu sihat bukan sebab isu kolesterol, isu dia inflammation. Kalau minyak tu melawan keradangan, dia sekiranya sebagai minyak sihat. Sebab tu dalam konteks minyak sihat, yang number 1 is minyak zaitun. Nombor 2 ialah minyak kelapa. Nombor 3 ialah minyak kelapa sawit. Sebab tiga-tiga minyak ni adalah anti-inflammation. Dalam konteks minyak kelapa sawit, dia ada fraction yang pepejal yang dipanggil sebagai palm stearin dan dia ada fraction yang cecair dipanggil palm oil. Palm oil tu yang minyak masak yang kita beli lah, macam cap buruh lah, cap apa lah, cap serimuni, semua yang kat pasaran tu. Tapi yang stearin ni dia buat margarine dan dia zero trans fat. Itu boleh lah, tak ada masalah. Alright, doktor. Teruskan, doktor. Keluar minyak kelapa sawit, so kita senang lah, ada benda-benda semua. Okay. Yes, betul. Itu yang kena faham. Tapi masalah dia, minyak kelapa sawit dia buat creamer. Tapi creamer dari minyak sawit ni walaupun tak ada trans fat, tapi dia ada banyak bahan kimia lain. Mesti tak berapa elok lah. Dan gula. Dan gula. Dan masalah utama creamer yang dijual kat Malaysia, dia campur gula. Itu yang dia masalah utama. Alright. Kan? Okay. Minyak yang saya cakap tadi, minyak jagung, minyak soya, minyak bunga matahari adalah minyak yang tinggi omega 6. Omega 6 ni di mana dia ada 6 ikatan double, ikatan double dia panggil dalam molekul dia yang akan terpecah bila dipanaskan dan menghasilkan trans fat. Bila kita panas, kita buat deep frying, dia akan menjadi trans fat. Jadi menggoreng menggunakan minyak 3 tu akan menyebabkan keradangan jadi meningkat dan akan menyebabkan masalah sakit jantung. So yang boleh mencegah sakit jantung ialah minyak kelapa sawit. Itu fakta yang nak kena betulkan balik. Dan dalam konteks immunity tubuh kita, pengambilan minyak-minyak yang berkhasiat, banyak vitaminnya, banyak mineral salah antara vitamin yang penting untuk minyak-minyak sihat tadi. Jadi kalau kita kurang makan minyak, kita akan kurangkan vitamin, maka sistem immunity kita akan jadi rendah. Sebab tu salah satu cara untuk meningkatkan kita punya sistem immunity tubuh ialah pengambilan minyak sihat. So, jangan takut makan minyak lah. Makanlah kari ke, makan masak lomak cili api ke, makan makanan bergoreng ke, sambal ke, apa pun tak kisah. Jadi guna minyak yang banyak. Itu yang jangan ditakutkan. Tapi kalau nak ambil trans fat, kena hati-hati. Itu saja. Nak ambil minyak-minyak jagung tu semua tak usah. Sebab memang ada kajian. Saya baca kajian tu, saya nak gelak lah. Sebab kajian tu konon nak membuktikan minyak jagung ni bagus menurunkan kolesterol. Kajian tu buat tahun 70. Lama dulu, tahun 70-an dulu kan. Dia konon nak minyak jagung turunkan kolesterol. Kajian selama 5 tahun. Selepas 3 tahun apa dia tengok, orang yang ambil minyak jagung, semua mati kena sakit jantung. Walaupun kolesterol dia rendah. Jadi sebab apa? Sebab jagung tu menyebabkan keradangan dalam saluran darah. Itu dari segi pemakanan. Isunya adalah minyak ini dia ada kesan kepada keradangan. Bukan isu soal kolesterol, bukan isu-isu yang bukan, itu bukan isu dia. Maksudnya dia keradangan. Ya. Sebab minyak ni, kalau kita tengok minyak yang saya cakap tadi, minyak jagung, minyak soya, minyak bunga matahari, kalau you makan selalu, memang kolesterol you turun. Itu kita tak nafikan, memang ada banyak kajian menunjukkan kolesterol turun. Tapi sebabkan dia bila digoreng, dia menghasilkan banyak trans fat, dia akan menyebabkan keradangan naik. Itu akhirnya menyebabkan sakit jantung. Sebab keradangan, bukan sebab kolesterol. Itu yang kena faham. Itu benchmark tu betul. Kalau kita pergi ke pusat pasar-pasar besar, kena utamakan pembelian buah-buah tempatan, kena beli sayur-sayur tempatan, kena beli beras yang berserat tinggi, elakkan daripada beli tepung gandum proses, dan belilah minyak keluaran minyak tempatan, iaitu minyak kelapa sawit. Kelapa sawit kita lah. Betul lah. Dan dalam konteks minyak kelapa sawit yang paling berkhasiat, paling tinggi dia punya kandungan khasiat dalam dia ialah minyak kelapa sawit merah. Sebenarnya original minyak kelapa sawit kita buat nak dia macam color kuning-kuning tu, jadi dia terpaksa bleach yang merah tu, dia buang beta karotin, jadilah minyak yang kita jual, yang dijual pasaran. Tapi sebenarnya itu kurang khasiat. Yang merah tu yang bagus. Yes, yang merah tu yang penuh khasiat, tapi rupa dia merah, orang takut nak makan.
Itu dia. Dari segi komersial dia orang tukar, dari segi khasiat dia orang rugi sebenarnya. Sebab tu sekarang ni saya dah mula galakkan orang ambil semula minyak kelapa sawit merah, sebab itu adalah penuh khasiat, terutama orang ada sakit jantung tadi. Okey. Dan dalam sistem imuniti juga sebab kandungan vitamin A, D, E, K tu komplit, dia sangat bagus untuk meningkatkan sistem Doktor boleh tak saya tinggal pesanan sikit kat kawan-kawan saya di luar yang suka makan makanan yang seperti saya ni. Jadi boleh makan seperti makanan yang apa namanya bertepung, tapi make sure tepung yang whole meal ataupun tepung whole yang grain. diproses. Berserat tinggi lah. Berserat tinggi. Kemudian kita kena makan juga banyak buah-buahan tempatan. Elakkan minum teh tarik bergula, tapi gunakan stevia, doktor ya. Dan susu kambing okey, doktor ya. Kalau susu kambing, susu biasa, antara susu lembu dengan susu kambing lebih kurang allergenic, maksudnya dia kurang menyebabkan allergic lah. Susu kambing lagi sikit bagus lah segitu. Baik. Dan tak salah kita makan benda-benda bergoreng kerana ia sebenarnya baik untuk kesihatan. Betul. Terutama macam ayam goreng dengan kunyit lagi bagus daripada duk ayam-ayam yang kat luar guna tepung tak bagus. Goreng kunyit yang original macam yang biasa kita buat tu, itu yang bagus. Jadi untuk suri-suri rumah yang sedang menyediakan juadah berbuka puasa ni, make sure guna minyak kelapa sawit, make sure kena guna bahan-bahan tempatan, ya. Elakkan daripada beli-beli yang delivery daripada fast food ni, doktor. Betul. Kita tak tahu apa dia pakai kan. Itu dia. Okey, doktor. Teruskan. Kita kalau masak sendiri, insya-Allah kita kontrol apa yang kita masak, kita tahu apa kandungan dia. Tapi kalau beli ni, kita pun 50-50 lah. Kita pun tak pasti dah bagus tak bagus lah. Tapi secara konsep ni, kita elakkan makanan proses seboleh yang mungkin, seminimum yang mungkin. Nakkan 100% memang susah lah. Lepas tu kita perlukan lagi tambahan badan kita ni untuk nak lawan kalau kesilapan. Itu saya selalu cakap, suplemen ni macam seolah solat sunat. Pemakanan yang betul tu adalah solat wajib. Takkan ada orang boleh kata dia solat wajib dia 100% perfect, khusyuk 100%. Tak ada lah, kau bukan Nabi lah, kau jangan termerang lah. Ustaz pun berangan masa solat orang biasa lagi teruk. Jadi bocor-bocor pahala ni diganti dengan solat sunat. Macam tu juga dalam pemakanan sihat. Pemakanan sihat ni ada macam-macam, dia termakan sendiri sikit-sikit. Dalam keadaan kita usaha untuk betul, kemudian ada kat kan. Jadi itulah kepentingan suplemen tu masuk. Sebab tu ada orang tanya, perlukah makan suplemen? Ya perlulah. Macam you cakap, perlukah sembahyang sunat? Apa you confident ke sembahyang wajib je semua bagus? Perlulah, kena cover lah sekali kan. Menarik analogi sembahyang wajib. Analogi mudah nak faham. Jadi maksudnya kalau orang hanya fokus suplemen, ni juga masalah ni. Banyak penjual produk kat sana, dia cakap produk kami bagus, suplemen ni bagus, suplemen ni diabetik, suplemen ni untuk sakit jantung. Tapi dia tak cerita suruh berhenti gula. Dia macam seolah-olah dia orang menggalakkan, kan tak boleh sabar tu. Mana boleh, subuh tu kena settle dulu baru nak buat sembahyang duha. Macam tu juga pemakanan yang betul tu buat dulu. Jangan cerita suplemen saja. Sebab tu banyak kajian menunjukkan, ada setengah kajian bila dia kaji suplemen tak jalan. Memang tak jalan. You tengok dia punya asas pemakanan out. Macam mana suplemen tu nak cover? Jadi suplemen ni sebagai tambahan untuk menyihatkan kita, bukan nak cover kesilapan kita. Okay. So secara konsep ni suplemen ni mudah dia nak ambil multivitamin, ambil vitamin C, ambil vitamin D, vitamin E, omega 3, dan ada suplemen yang herba-herba macam kurkumin. Kurkumin tu ialah ekstrak daripada kunyit. Kunyit dengan halia ni sangat bagus sebenarnya. Lagi satu ialah ambil probiotik tu sendiri, kena ambil dalam bentuk suplemen. Sebab kita ni makanan ni kebanyakan ni tak ada, yalah orang sekarang bukan makan budu macam dulu. Bukan makan tempoyak kan. Susah nak makan benda-benda tu. Jadi sebab tu makanan kita kurang probiotik, kita ambil suplemen probiotik. Dan ambil juga prebiotik. Contohnya Almanna Gam Arabic, itu contoh prebiotik yang bagus. Dan of course suplemen juga termasuk dalam segi selenium, tu 3 utama ya untuk suplemen itu dia. Dan antara suplemen yang paling wajib, suplemen paling wajib terutama pesakit diabetik ni, sebab diabetik ni kalau kena COVID memang kita 50-50 lah. Tapi kalau dia ambil suplemen ni, insya-Allah dia punya antibody akan kuat, iaitu vitamin C. Itu yang next slide tu. Dia tengok next slide. Ni cerita banyak sihat dah cerita lah. Saya nak boleh undur balik, doktor? Boleh. Okey. Dekat probiotik ni, doktor, macam doktor sebut tadi lah. Sebab yang saya tengok yang di atas B kompleks, C, D, E, omega ni, kurkumin ni boleh dibeli dalam bentuk kapsul dan sebagainya. Sedangkan
probiotik ni, kalau orang dulu dengan belacannya, dengan tempoyaknya, Ya betul. dengan cecaluknya, kan, Ha. Ha. memang tak jadi masalah. Budu kalau di Kelantan kan. Jadi Ha. kalau orang kita ni, kalau sebut belacan, budu, cecaluk ni macam low class sikit lah. Dia tak berapa nak, walaupun sebenarnya kalau di belakang kita, dia makan. Kan? Baik, saya nak tanya doktor, macam mana dengan pemakanan seperti yogurt doktor, ataupun makanan-makanan seperti susu culture ni doktor, adakah itu juga boleh membantu doktor? Yes, itu antara contoh makanan yang probiotik lah. Susu culture, macam Yakult, macam Vitagen, macam tu semua yang banyak brand kat luar tu. Dan juga yogurt sendiri adalah contoh makanan yang kaya probiotik. Tapi sebenarnya probiotik ada dijual dalam bentuk pil, kapsul Ada, bukan tak ada. Dalam suplemen lah, tapi harga dia agak mahal lah. Tapi yang tak boleh nak makan langsung, belilah yang suplemen tu. Boleh saja. Okey doktor. Boleh kita akan next slide dia. Ini saya dah cerita sebenarnya. Yang minyak-minyak sihat kenapa kepentingan dia, sebab dia juga membantu. Tapi sebenarnya yang last, aku rasa tak, yang last saya tulis tu lemak haiwan, nampak? Sup tulang, nampak tu? Sup ayam. Ada soalan ni doktor, ada soalan ni daripada saudara Syak Aricin ni doktor. Beliau ni pernah bekerja dengan Sam Dabi, ke tak silap saya. Beliau tanya pula, bagaimana dengan minyak kelapa sawit yang recycle ni doktor? Okey. Ini soalan klise ni, dah banyak sangat orang tanya. Okay, sorry, minta maaf doktor. Kat Malaysia ni memang ada syarikat yang collect minyak-minyak yang dah digoreng daripada restoran di seluruh Malaysia dah, terutama restoran yang besar ni. Tapi itu semua dibuat biodiesel. Itu yang saya dapat information daripada MPOB. Minyak yang dibungkus dalam paket tu, itu bukan minyak recycle, itu adalah minyak yang original juga, tapi itu adalah minyak subsidi. Sebab tu harga dia murah, dengan tujuan untuk orang-orang yang B40 ni untuk beli. Itu saja. Sebab dia tak mampu nak beli yang besar RM20. Tak wujud minyak recycle ya? Tak wujud sebenarnya. Yang dia orang ambil recycle tu bukan untuk buat minyak balik, sebab dia orang akan buat biodiesel. Sebab dia orang jual sebagai biodiesel lebih mahal daripada dia jual benda macam tu. Okey. Lebih economical. Economical dia tak ekonomik lah untuk jual balik. Lebih baik dia buat biodiesel. Lepas tu dalam diesel kita memang dah ada biodiesel about 5%. So daripada situ lah. Okey. Okey doktor, silakan. Yang last tu bawah tu. Jadi minyak tadi saya dah cerita minyak kelapa darah, santan, minyak zaitun kan. Yang last tu lemak haiwan ni, sebab saya nak betulkan misconception, sebab orang tak faham sebenarnya pengambilan sup tulang ni sangat penting. Kalau di air tu diminum sebagai untuk memulihkan usus yang rosak. Salah satu cara kita memulihkan usus kita adalah pengambilan bone broth, ataupun yang mana sup lah, senang cakap. Sebab yang kita, kalau orang Melayu panggil tetel-tetel tu lah kan, sebenarnya tu dah collagen lah. Collagen tu sebenarnya adalah juga makanan kepada probiotik dalam usus kita. So bagus kita makan. So pengambilan sup ni patut kita buat balik. Sebab tu kalau orang sakit dulu, bila sakit buat sup ayam kan, atau sakit buat sup tulang. Memang bagus sebab dia naikkan antibody. So masa musim-musim COVID ni, selalulah makan sup. Jangan takut makan sup ni. Orang kita takut makan sup sebab dia ingat kolesterol. Itu yang nak kena betul fakta tu. Fakta tu tak betul. Kolesterol dalam makanan tidak menyebabkan kolesterol kita tinggi dan tidak mengganggu masalah keradangan. So tak ada isu lah. Makan je. Kan? So lagi kolesterol lagi bagus. Sebab lagi tinggi kolesterol kita, lagi stabil hormon. Terutama orang lelaki lah. Orang lelaki ni, saya pun tadi jumpa patient tu ada masalah orang lelaki. Angry bird tak angry. Jadi saya cakap, bila betul kan dia dengan cara ambil sup, dia pun tak menung dengar. Bukan kolesterol lah. Itu pasal lah you kena macam ni. Itu pasal you ada masalah angry bird. Sebab you takut makan kolesterol. Okey. Lagi satu, lemak dalam haiwan yang bagus, lemak yang ada dalam susu. Iaitu contoh dia minyak sapi. Contoh dia mentega. Itu lemak daripada susu. Yang juga bagus. So kita boleh gunakan mentega juga dalam masakan kita. Itu antara yang bagus, sebab mentega juga sumber vitamin D yang baik lah. So itu kita boleh dapat daripada minyak-minyak sihat ni. Okey. Okay. Ini lagi satu. Secara khususnya kalau kita nak tengok yang saya cakap, mineral zinc, zat besi, vitamin A, vitamin E ni sumber-sumber dia lah. Tengok tu. Dekat situ ada list banyak lah. Dia antaranya nampak strawberry ada, brokoli ada, macam-macam lah. Guava, jambu batu pun juga antara contoh buah-buah yang sangat bagus lah. Sangat tinggi vitamin C. Vitamin E contoh yang paling bagus dalam minyak kelapa sawit kita. Tapi contoh lain, contohnya dia kuaci. Itu antara contoh dia.
sebagainya. Nampak? Semua sebenarnya makanan-makanan yang biasa kita makan je. Dan bukan ada benda pelik-pelik sangat. Makanlah balik buah-buahan sayuran. Sebab tu dalam Quran berulang-ulang sebenarnya bercerita tentang buah-buahan. Takkan Allah ulang benda dalam Quran untuk kita tengok saja. Tapi realiti ni kalau kita tengok statistik FAMA, FAMA cakap penduduk Malaysia ni makan buah hanya 5 kilo saja sebulan. Sedangkan sepatutnya ikut saranan KKM, keperluan makan buah ialah 40 kilo. Maknanya kita hanya, seorang. Maknanya kita ni hanya makan 20% daripada jumlah yang sepatutnya. Ada 80% lagi kita kena improve dari segi makan buah ni. Sebab tu saya cakap, makan buah ni adalah tuntutan Al-Quran. Macam ayat yang saya baca dalam surah Yasin tadi. Itu memang Allah suruh makan buah. Jadi orang yang tak nak makan buah ni macam orang tak ikut Quran lah. Dan lagi satu ingat, kan, dalam syurga juga makanan dia ialah buah-buahan. Kan? Dalam syurga tak ada penyakit. Doktor, bagaimana orang kata makanan buah ni macam pisang, betik, kononnya manis dan sebagainya, doktor? Banyak gula? Ya betul, sebab cakap memang makan buah ni manis dan dia juga meningkatkan gula. Tapi sebelum dia makan buah tadi, dia dah makan makanan proses. Dia makan roti, dia makan gula, minum teh tarik. Last kali dia makan pisang, boleh cek gula tinggi. Dia pergi salahkan pisang. Yang menyebabkan naik in the first place, dia memang dah tinggi ni. Tambah pisang, naik lagi tinggi. Kenapa you salahkan pisang? Sebab kalau orang hanya makan buah, dia tak makan makanan proses, gula dia tak naik. Itu yang kena betul. Itu yang konsep yang salah. Sebab tu kena ingat juga, makan buah ni ikut juga konsep Quran cakap, wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan boleh, minum boleh, jangan lebih-lebih. Pisang kita kata bagus makan, jangan hentam standard. Itu nama penyakit nama tu. Kan? Macam tu lah. Anggur bagus, pergi bantai 3 gugus. Memang naik dah gula, itu je kan. Pada-pada lah, sebab tu berpada-pada wasatiyah bang. Bersederhana dalam makanan, termasuk dalam makan benda yang baik. Benda yang baik ni ada je punya had dan limit. Puasa hari-hari sampai mati. Tak boleh, Nabi tak bagi. Jangan kamu puasa hari-hari sebab dia akan merosakkan sistem kita. Benda baik, buat banyak-banyak, rosak. Semayang, bagus tak? Tapi kalau dia semayang subuh 100 rakaat, bagus tak? Itu karut nama dia. Macam tu lah sama. Jadi macam tu lah buah-buahan. Buah-buahan bagus. Tapi adalah limit-limit dia. Kan? Tapi jangan kata tak elok makan. Tak elok makan tu seolah-olah kita mengharamkan benda yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagai salah satu makanan syurga. Kan buah pisang ni disebut dalam surah Waqi'ah. Kalau kita tengok surah tu kan, Ashabul Yamin ma Ashabul Yamin fi sidrim mahdudin wa talhim mandud wa zillim mamdud wa ma'im maskut wa fakihatin kathirah. Ayat tu cerita makanan dalam syurga. Fi sidrim mahdud, buah bidara tanpa duri. Wa talhim mandud, buah pisang yang bersusun-susun ada dalam syurga. Awak bagi pinjam dekat dunia ni, kita pula sombong dekat tak makan. Tak nak masuk syurga. Ni puasa-puasa ni untuk apa? Sebab kita nak jadi insan bertakwa, sebab Allah kurniakan kita syurga. InsyaAllah. Satu perspektif lain kita kena tengok dari segi buah-buahan ni. Tapi makanlah berpada-pada. Itu saja konsep dia. Okay? Okay. Ini secara suplemen-suplemen lain lah yang kita boleh ambil kan. Macam echinacea, vitamin D3, elderberry ni orang putih. Tapi ni semua boleh dapat sebenarnya dalam bentuk suplemen. N-acetylcysteine, probiotik ni antara benda yang saya selalu makan juga. Yang macam bawah tu, halia, ginseng pun bagus juga. Nampak tak? B6, B12, oregano itu semua antara herba-herba yang kita boleh makan meningkatkan. Kalau tengok sebelah sini ada situ mushroom. Cendawan sendiri boleh membantu meningkatkan kita punya antibody. So makan cendawan bagus kan. Astragalus lagi. Yang lain tu yang samalah. Itu antara yang saya boleh ni. Dan ini slide yang seterusnya tentang vitamin C. Kalau tengok gambar dia sebenarnya vitamin C ni sangat penting sebab dia mengaktifkan kita punya sel darah putih supaya jadi kuat untuk makan kuman macam virus COVID-19 ni lah contoh dia kan. Sebab memang sel darah putih lah yang makan. Kenapa orang pulih yang kena COVID-19 tu pulih? Sebab dia punya antibody. Polis nak pergi tangkap penjahat. Bayangkan polis tu pergi tangkap penjahat, tak ada pistol. Bawa tongkat aja sampai bila lah penjahat tu tak dapat tangkap. Jadi sebenarnya itulah vitamin C. Dia bagi pistol atau peluru kepada polis tu supaya dia menjadi lebih efektif untuk melawan kuman jahat yang masuk dalam badan kita. Itu kepentingan vitamin C. Dia jangan ambil rendah kepentingan vitamin C sebagai
immune booster kita panggil. Sebab tu penting, sebab tu di China baru ni pun semasa tengah wabak COVID tengah hangat masa tu, banyak kajian dibuat di hospital di Shanghai, dia bagi vitamin C secara intravenous kepada pesakit yang duduk kat ICU tu, yang dah memang kita tunggu masa je lah kan, memang you 50-50 chance untuk hidup. Tapi dia ada 50 pesakit yang dibagi vitamin C, semua pulih 100% tanpa sebarang kesan. Dan dia bukan bagi sikit-sikit anak ni, dia bagi 20,000 miligram sehari. Tu banyak dia. Jadi sebenarnya tak ada isu sedang vitamin C ni. Dan kita yang belum kena ni ambil lah. Yang makan tu dia, pil tu, makanlah hari-hari. Okey, ini dia secara umum yang saya cakap macam mana nak support immune system kita. Yang pertama, pemakanan. Yang kedua, kena selalu basuh tangan yang kita buat sanitizer tu. Okey, kena dapat rehat yang cukup. Sebab tu penting orang yang bekerja di frontliners ni, doktor-doktor, nurse semua, kena pastikan dia orang dapat rehat yang cukup. Kalau dia orang rehat tak cukup, dia kerja sepanjang masa, dia orang sendiri akan dapat masalah jangkitan dan tak boleh nak lawan. Of course, exercise tu penting. Yang last kali, kena minum air yang cukup. Tu hydration is important. Okay. Dan ini kesimpulan akhir ni lah, apa yang saya nak cakap hari, iaitu amalkan apa yang dah disarankan, penjarakan sosial, pemakaian topeng, kan, cuci tangan dengan sanitizer, semua kena buat. Elakkan tempat ramai orang. Tapi jangan lupa juga pemakanan sihat, iaitu low carbohydrate, high fat diet, dengan mengambil banyak makanan asli dan ambil minyak sihat. Dan ambil suplemen yang basic je, multivitamin, vitamin E, vitamin C, vitamin E, vitamin D, mineral dan antioksidan yang lain. Dan jangan lupa minum air secukupnya. Sebab air juga penting untuk sistem imuniti tubuh yang kuat. Itu dia secara konsep. Okey, Dr. Norman. Terima kasih banyak-banyak, Dr. Norman. Berapa dah ni? Terima kasih banyak-banyak, Dr. Okay. Norman. Ya. Dah lebih time. Tapi banyak elemen yang Dr. Norman bagi itu sangat santai, perkara-perkara yang biasa kita buat, perkara-perkara yang di sekeliling kita. Dia tidak memerlukan something yang memerlukan pelaburan yang tinggi, masa yang banyak. Ya, jadi gunakan makanan buah-buahan tempatan, kurangkan makan makanan proses, banyakkan yang seronoknya ialah gunakan minyak kelapa sawit sendiri, ya. Probiotik, sayur-sayuran. Dan yang pentingnya jangan makan berlebihan. Betul, Dr. Norman? Betul. Itu konsep dia. Dan semuanya, okay, semua yang Dr. Norman sebut tadi ni, tuan-tuan, ada dalam FB kita sebab ini dirakamkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh mengulang-ulangnya balik. Dan sampaikan pada yang lain, tolong share kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Sebab dianya sesuatu yang saya rasa sangat ikhlas Dr. Norman bagi pada kita, benda yang mungkin kalau kita pergi jumpa doktor pakar dan sebagainya akan memakan kos yang juga agak tinggi. Jadi Alhamdulillah, saya rasa Dr. Norman dah share, santai, mudah dan tidak memerlukan kos yang tinggi. InsyaAllah dengan mengamalkan apa juga yang telah disebut di sini akan memberikan kita daya ketahanan tubuh badan yang lebih kuat. Dan jangan lupa, Dr. Norman kata, solat, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia yang baik dan hubungan dengan alam, ya. Banyak-banyak berkebun, banyak-banyak berjalan tanpa alas kaki dan sebagainya untuk menambahkan rasa tenang dan juga kurang stres yang akan menggalakkan pengeluaran hormon yang boleh membantu kita melawan COVID-19 ini. Dr. Norman. Okay, betul. Jadi kami Dr. Norman daripada LHI Consulting mengucapkan jutaan terima kasih. Moga apa juga yang Dr. Norman sharekan di laman kita ini akan menjadi amal jariah pada Dr. Norman. Ya, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Sama-sama kita doakan Dr. Norman dikurniakan syurga insyaAllah dalam bidang beliau. Beliau adalah salah seorang juga yang boleh saya katakan sentiasa berjihad membetulkan salah faham terhadap makanan di Dr. Norman. Betul Dr. Norman? InsyaAllah. Banyak lagi usaha ni. Banyak lagi yang perlu kita sampaikan pada masyarakat kita, insyaAllah. Dan Dr. Norman boleh dihubungi terus. Beliau ada juga FB sendiri dan beliau juga melayan tuan-tuan konsultasi secara peribadi dengan appointment. Tambah-tambah sekarang ni kita tak ada ruang untuk berjumpa berdepan. Tuan-tuan boleh menghubungi dan beliau boleh membimbing tuan-tuan. Of course ada kos yang berpatutan dikenakan kepada mereka-mereka yang inginkan coaching personal coaching, especially mereka-mereka yang dah ada penyakit kronik dan sebagainya, boleh berhubung dengan Dr. Norman untuk dibantu dan dipimpin bagaimana mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat
untuk insya-Allah tuan-tuan meneruskan kehidupan ini. Yang penting sihat, boleh beribadah. Dr. Norman. Betul Dr. Norman? InsyaAllah betul. Itu yang kita nak. Alright, Dr. Norman. Terima kasih banyak sehingga kita berjumpa lagi Dr. Norman dalam ruangan yang lain. Sama-sama, insyaAllah. Terima kasih juga kerana jemput saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sama. Waktu lagi. Selamat berbuka puasa dan semoga Okey. Allah berikan pahala yang sebesar-besarnya pada Dr. Norman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sama. Terima kasih Okey. Dr. Norman.